Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala taala wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan apa ni? Mulakan kita punya PDPR pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan teruskan PDPR cikgu. Okey, kita dah pukul 10. Jadi saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat jadi kita ada lebih kurang ada termasuk perjumpaan pada hari ini, kita ada lagi 4 perjumpaan sebelum kita bercuti selama 2 minggu Jadi saya harapkan murid-murid semua dapat buat tugasan dan hantar. Dan kalau perasan pada sejak kebelakangan ni saya selalu bagi latihan dalam bentuk bertulis. Saya tak bagi dalam bentuk dalam bentuk live worksheet. Pasal apa live worksheet tu? Kalau matematik dia hanya kira peringkat-peringkat tertentu saja yang sesuai. Tapi kalau dalam matematik ni dia melibatkan pemikiran ataupun dia menggalakkan proses berfikir awak. Jadi untuk itu tu yang cikgu sejak kebelakangan ni cikgu selalu bagi latihan secara bertulis. Jadi saya harapkan awak dapat ikuti video cikgu sepenuhnya. Tengok daripada mula sampai akhir. Sebab kalau cikgu bagi nota saja, nota lengkap, jadi tak sesuai. Pasal apa tak sesuai? Pasal kalau cikgu bagi nota saja, jadi awak tak tahu yang mana kita tulis dulu, yang mana kita tulis kemudian. Jadi sekarang ni kalau awak perasan kita dah berada di soalan penyelesaian masalah harian. Jadi saya harapkan jangan lupa kalau misal kata kita belajar ni awak kurang faham, video ni saya rekodkan dan saya masukkan ke dalam channel Telegram kita. Jadi awak boleh buat rujukan kat sana. Kena perhatikan. Dekat mana yang awak tak faham, awak ulang. Kalau awak dah ulang tak faham juga, awak boleh bertanya terus dengan cikgu. Baik, pakai buku tulis yang saya dah nyatakan tadi. Saya harap awak dah bersedia. Dah bersedia ke semua ni? Saya nampak ada Niza, ada Arisa, ada Elisha, ada Suhaili, ada Putra, ada Safia. Baru berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. Okey, walaupun 6 orang tak apa. Sebab awak memang memerlukan untuk Google Meet. Kalau misal kata yang lain tu, mungkin agaknya diorang ada cara yang saya berikan secara offline. Offline ni maksudnya saya dah bagi rujukan. Muka surat berapa. Awak buat. Tapi kalau yang online ni awak boleh terus bertanya kalau misalnya kata awak tak faham. Baik, kita pergi kepada soalan yang kita sambung pada hari itu, iaitu soalan yang ke-32. Okay, soalan yang ke-32 kita selesaikan sama-sama. Okey. Kira dividen yang diterima selepas melabur selama setahun berdasarkan maklumat yang diberikan. Nilai pelaburan RM50,000, dividen 6.5% setahun. Okey, kalau peratus ni saya suka sangat soalan peratus ni. Pasal apa? Kita tak perlu banyak sangat buat bentuk lazim. Kita akan gunakan kaedah yang 100% tu. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, 100%. Okey, anak panah. RM50,000. RM50,000. Okay, kita cari, sebab kita nak cari 6%, jadi kita boleh langkau kepada 1%. Okey, kalau awak tak nak langkau pun, kita buat 10%. Okey, kalau 10%, kita buang 1. Okey, buang 1 maknanya RM5,000. Okey, RM5,000. Okey, kalau 1%, okay, kita buang lagi 1, iaitu 500.
Okey, jadi disebabkan yang sini sifar perpuluhan 5, ada sifar perpuluhan 5%. Okey, Assalamualaikum Iman. Okey, teruskan pada buku tulis. Okey, jadi kita nak cari sifar perpuluhan 5%. Jadi sifar perpuluhan 5% ni dia adalah separuh daripada 1%. 1% ni separuh dia sifar perpuluhan 5. Okey, jadi mana 1% ni kita separuhkan. Jadi sifar perpuluhan 1 kita dapat, kita separuhkan RM500. Kita separuhkan dapat RM250. Okey, yang ini kita gunakan untuk kita selesaikan yang di atas. Okey, mula-mula kita cari 6% dulu. Kita cari 6% terlebih dahulu. Okey, 6%. Okay, jadi 6%, bagaimana nak dapat 6%? 1% ni, okey, 1% ni kita darabkan dengan 6. Okey, selamat datang Danish. Boleh sediakan buku tulis. Okey. Jadi kita baru soalan nombor 32, iaitu soalan yang pertama pada hari ni. Okey, jadi kita nak cari 6%. 6% ni maknanya 1% tu kita darab 6. Jadi kita akan dapat 6%. Okey, buat anak panah di tengah-tengah ni. Okey, 1% tu RM500. Okey, 1% tu ialah RM500. Jadi kalau 6%, kita darab dengan 6. Sama nampak? Sini darab 6, sini darab 6. Kita buat sebaris macam tu. Okey, jadi kita dapatkan berapa ni? 6 kali 5, 30 bermakna 3,000. Okey, 3,000. Okey, 6% dah selesai. Okey, jadi kita nak ambil sifar perpuluhan 5% pula. Okey, sifar perpuluhan 5% ni, okey, kita gariskan. Sifar perpuluhan 1%. Okey, selamat datang Ras. Okey, jadi sifar perpuluhan 1%. Okey, kita nak dapat 5 kan? Okey, jadi kita kena darab dengan 5. Jadi dia dapat sifar perpuluhan 5%. Buat anak panah. Okey, kemudian sifar perpuluhan 1% ni nilai dia ialah RM250. RM250 darabkan dengan 5. Okey, berapa kita dapat tu? Sifar 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10. 12. Okey, 1,250. Okey, jadi kita dah ada dua nilai. Jadi kita dah ada 6% dan sifar perpuluhan 5%. Okey, jadi kat sini, apa yang saya highlightkan ni, kita buat bentuk lazim dia. Kalau ikutkan saya sambung kat bawah. Tapi saya, okeylah, saya buat dekat bawah. Ni saya padam. Okay, ni saya naikkan ke atas. Okay, saya sambung bawah dia. Jadi awak nampak langkah kerja dia ke bawah. Okay, jadi kita dah ada 6%. Okay, 6% dengan, ni kita jangan tulis peratus dulu sebab ada perpuluhan. Sebab ada perpuluhan. Jadi yang ini sifar perpuluhan 5%. Okay, barulah yang sini kita wujudkan sifar. Titik perpuluhan dan sifar. Okay. Jadi kita tambahkan. Okay, jadi bila kita tambah, dapat 6,5%. Sama tak dengan yang ni? 6,5%. Okay, jadi 6,5% ni, okay, kita buat ke kanan. Jadi sebelah kiri ni awak perasan semua peratus. Sebelah kanan ni semua duit. Jadi 6,5%. 6% ni kita dapat, okay, ni ada simbol peratus. 6% ni kita dapat RM3,000. Okay, RM3,000. Jadi sifar 5%, RM1,250. Okay, jadi kita kena tambahkan 5, 2, 4. Okay. Jadi nilai 6,5% ni ialah RM4,250. Okey. Jadi
Kita tengok pada soalan. Kira dividen yang diterima. Sekarang kita kira ni ialah dividen. Jadi ini adalah dividen yang diterima. Kita telah pun menjawab kehendak soalan. Okey. Itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua. Ini nanti awak boleh rujuk dekat nota lengkap dan juga video yang cikgu bagi nanti. Pastikan langkah-langkah dia sama macam ni. Jadi awak tahu step mana. Ni step yang pertama, ni step yang kedua, ni step yang ketiga dan ni step yang keempat. Jadi untuk menjawab soalan ni ada 4 langkah. Bentuk lazim nampak tak banyak. Yang nampak dua berapa bentuk lazim ni? 1, 2. Ini yang mudah-mudah je lah. Jadi yang nampak 2 bentuk lazim saja. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ke-33. Cari harga jual sebuah kereta dan rumah yang ditunjukkan. Okey, jadi yang pertama kita kira kereta. Okey, kita baca. Harga kos RM58,920. Dia rugi RM12,630. Okey. Jadi berapa harga jual? Berapa harga jual? Jadi masa dia beli mula-mula RM58,920. Lepas tu dia jual, dia rugi RM12,630. Jadi operasi apa kat sini yang terlibat? Operasi tolak. Okey, jadi yang pertama ialah pengiraan tolak. RM58,920 tolakkan dengan RM12,630. Okey, awak selesaikan. Itu bentuk lazim yang pertama. Okey, bentuk lazim yang kedua. Harga kos RM296,880. Dia untung RM25,720. Okey, jadi apa yang berlaku di sini ialah dia untung, jadi kita tambahkan. Jadi dia dapat untung sebanyak RM25,000 daripada harga asal dia. Jadi kat sini kena tambah RM25,720. Selesai untuk soalan 33. Okey, soalan ni senang je. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya iaitu soalan 34. Okey. Okey, 34 ni ada tarikh. Okey. Projek perumahan fasa 1 mula 23 September 2012, siap 8 Ogos 2015. Jadi soalan dia, berapa lamakah tempoh projek itu perlu disiapkan? Berapa lama? Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari? Okey, jadi bila kita nak selesaikan tempoh masa ni, sebelum ni saya ada ajar dalam bentuk jadual masa dan waktu. Jadi masa dan waktu yang terlibat di sini ialah tahun, bulan dan hari. Okey, terlebih dahulu mula-mula kita tukarkan dulu dalam bentuk nombor. Okey, kita boleh tuliskan kat sini. Mula, kita tulis mula. Mula 23, kita slashkan 9, kita slashkan 2012. Siap. Okey, kita tuliskan 8/8/2015. Okey, jadi di sini ada melibatkan tahun, melibatkan bulan dan melibatkan hari. Okey, jadi kita perlu buat jadual tahun. Ini saya pakai pen lain lah. Kita pakai jadual tahun. Tahun, bulan dan hari. Tahun, bulan dan hari. Okey. Jadi bila kita nak tolakkan masa, kita ambil masa yang besar. Yang besar 2015. Tolakkan dengan 2012. Okey, jadi yang mana kita nak tulis dulu ialah yang siap ni dulu. Okey, cara tulis dia terbalik lah. Kalau macam ni 8/8/2015, tapi bila kita masukkan dalam jadual, kita akan tulis daripada belakang. 8/8/2015. Okey. Kemudian mula yang ni 23 hari bulan 9, kita tulis kat bawah 23 hari bulan 9 2012. Okey, kita perlu apa? Perlu tolak. Okey, kita gariskan. Okey.
Sebagaimana yang cikgu ajar sebelum ni, 8 nak tolak 23 ni tak boleh. Okay, 8 ni saya susun elok sikit belakang 3. Okay, jadi 8 kita nak tolakkan dengan 23 ni tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah. Okey, bila tajuk masa dan waktu, kita nak potong bulan 8 ni. Memang jadi 7. Tapi berapa hari dibawa ke hari? Okey, itu yang cikgu cakap. Bulan 8 ialah bulan kita merdeka. Ada 31 hari. Kita ambil bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya berapa hari? Bulan sebelumnya bulan apa? Ogos. Sebelumnya ialah bulan Julai. Okey, Julai berapa hari? Okey. Okey, jadi kita tuliskan kat sini Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey, kita masukkan hari dia. Yang ini 31 hari, yang ini 28 ataupun 29, iaitu kalau 29 tahun lompat. Okey, yang ini 31 diikuti dengan 30, Mei 31, Jun 30, Julai 31, Ogos. Masuk dekat Ogos ni dia sama 31. Kemudian 30, 31, 30 dan 31. Okey, jadi kat sini yang suka saya nak highlightkan awak ialah pada bulan-bulan yang 31. Okay, ini cara kita nak ingatlah. Kalau selepas ni kita jumpa untuk menyelesaikan soalan masa dan waktu ni, jadi kita ambil yang 31 ni. Kenapa saya cakap ambil yang 31 ni? Awak tengok. Okey, dekat. Okey, jadi J kita keluarkan. J ialah Januari. M. Okey. Kemudian M lagi. Okey. Lepas tu apa ni? J. Okey, lepas tu Julai. O, Julai. Okey, lepas tu O, lepas tu D. Okey, apa yang kita perhatikan J, M, N, J, O, O, kita boleh jadikan satu singkatan. Tapi saya tak nak ambil yang ni. Kita pergi ambil yang ini. Saya bawa ke depan. Okey. Saya bawa ke depan. Ini satu cara mengingat sebab lepas ni awak tak perlu nak tuliskan bilangan hari macam yang saya tunjukkan. Awak ingatkan 30 saja. Okey, jadi F. Okey, nampak F. Lepas tu ni A. Kemudian ni J. Okey. Kemudian S. Okey, kemudian N. Okey. N. Okey, jadi yang ni lebih mudah. Apa yang kita ingat kalau kita buat satu singkatan, contohnya apa kita nak letak F A J S N. F ni Februari lah. Februari ni automatik awak jangan letak 30. Mana kita ingat ni selain daripada 31. Jadi yang sini 30, sini 30. FAJSN. Okey. Kat sini saya boleh bagi gambaran macam mana kita nak senang awak ingat. Awak ingat fajar. Fajar ni maksudnya fajar ialah waktu pagi. Jadi berkaitan dengan sign. SN ialah sign. Jadi awak ingatkan gambar gunung. Okey. Lepas tu ada matahari. Ada matahari tengah terbit. Apa kita panggil waktu ni? Waktu fajar. F-A-J. J-R sebenarnya. Jadi kita ingat fajar. Jadi fajar sign. Berkaitan dengan sign. Okey, jadi bila kita tengok bulan, okey, kalau nak kata bulan, sini 2, sini berapa? Bulan berapa ni? A. April 4, 2, 4, J 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. S ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okay. N ni 11. Ni lagi senang.
246, 246, 11. 9, 11. Okey, awak ingat 9, 11. 9, 11 ni awak ingat 911. Okey. 246 ni kau ingat sifir. 246, 9, 11. Okey, jadi kat sini lagi senang. Tak payah ingat ni pun tak apa. Tapi ni sebagai sumber rujukan pun boleh juga. Okey, jadi 246, 9, 11 ni adalah hari yang ada 30 hari. Kecuali bulan 2 tak ada, iaitu 28 ataupun 29. Okey, jadi bulan 7 ni kita tengok. Okey, jadi kita tahu 31. Jadi kita bawa ke sini 31 dia jadi 39. Barulah kita boleh tolakkan. Okey, kita tolakkan 9 tolak 3, 6. 3 tolak 2, 1. Okey, kemudian 7 tolak 9, 2. Okey. Lepas tu 7 tolak 9. 7 tolak 9 tak boleh. 7 tolak 9 tak boleh, jadi kita kena ambil dekat tahun. Kita potong sini jadi kurang 1, iaitu 2014. Potong semua sekali. Kita bawa tahun ke bulan ada 12. 12 tambah 7 jadi 19. Saya tulis atas dia pun tak apa. Okay, jadi 19. 19 tolak 9 sama dengan 10. Okay, ini tolakkan 2. Okay, jadi kita dah dapat jawapan. Okay, macam mana kita nak keluarkan jawapan? Buat anak panah dekat bawah ni. 2 ni 2 apa? 2 tahun, 10 bulan dan 16 hari. 2 tahun, 10 bulan dan 16 hari. Okey. Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey. Sambil kita bincang ni sambil awak buat tau. Jadi senang. Lepas ni awak terus hantar. Okey, untuk soalan seterusnya, berapa kepingkah tiket wayang 2D dan 3D? Mana ada 2 jenis ni? 2D, satu 2D dan satu lagi 3D. Alamak, wonderful ni siapa pula? Okey, Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk ni? Wonderful ni siapa? Yang lain semua cikgu kenal. Adam, alright. Cikgu baca catatan, takut cikgu lupa. Wonderful, Adam. Okey. Okey Adam, kita dah sampai ke soalan yang keberapa hari ni? Dah soalan yang ke ni 1, 2, 3. Kita masuk soalan yang keempat. Adam? Okey. Jadi kita nak selesaikan 2D dan 3D ni yang mungkin dijual berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, harga tiket RM10 untuk 2D. Untuk 3D RM18. Berapa kepingkah tiket wayang yang mungkin dijual berdasarkan maklumat di atas? Okey. Jadi di sini 2D kita tulis conteng sebelah kanan. Ini kita kena guna kaedah cuba jaya. 2D dengan 3D. 2D dengan 3D. 2D ni dapat jual berapa? 2D dapat jual berapa? Okey. Nanti kita akan tuliskan nombor dia. Okey. Jadi kita tengok jualan tiket. Ni yang penting ni. Jualan tiket dia 1,580. 1,580. Okey, selamat datang Atira. Kita dah soalan yang keempat untuk hari ini, iaitu soalan 35. Jadi boleh gunakan buku tulis. Yang mana tertinggal nanti awak tengokkan dalam nota lengkap dan juga video. Yang mana baru masuk ni pastikan awak masuk video. Fahamkan betul-betul apa yang cikgu terangkan supaya awak mana tahu cikgu keluarkan soalan ni dalam peperiksaan. Jadi awak dah pernah selesaikan. Jadi tolong teliti kalau tengok video yang cikgu bagi tu. Jangan bimbang, video tu awak tak payah download. Saya masukkan dalam YouTube, saya bagi pautan je, awak tengok dalam YouTube tu. Okey, jadi kita sambung soalan yang ke-35 ni. Untuk soalan ke-35 ni, dia suruh agak-agak apakah yang mungkin, nampak ni, mungkin dijual. Berapa 2D, berapa 3D, kita tak tahu. Jadi kita kena cuba berdasarkan duit yang ada, iaitu 1,580 ni. 1,580. Okay, jadi cara yang pertama kita tengok kat sini 18. Kalau 10 ni senang.
Kalau ni tak ada 8, mana kita ambil 1,500, senang, belakang dia kosong kan. Kita boleh cakap okey, kalau kosong RM10, kita boleh cakap sini 150. Tapi kita ada RM18 ni untuk tiket wayang 3D. Okay, jadi untuk itu kita cuba selesaikan dulu yang RM18 ni. Okey. Okey, kita cuba dulu di sebelah kanan bila conteng-conteng kita buat sebelah kanan. Okey, kita cuba dulu kalau misal kata beli RM18 untuk tiket 3D sebanyak katakan 10. Okey, sebanyak 10 berapa? RM180. Okey. Okey, jadi kita nampak kat sini 180. Betul? 180. Okey, jadi kita boleh kira di bawah sini kita tolakkan dulu. 1,580. Okey, kita tolakkan dengan 180. Okey, 180 ni kita beli tiket 3D kan? Sebanyak 10. Kita tulis kat sini 10. Okey, 3D dapat beli 10 tiket maksudnya. Okey, jadi ada berapa baki tu? Sifar 5 tolak 1 4, jadi ada 1,400. Kalau awak nak tulis RM1,400 jadi kena tahu RM1,400. Okay, jadi kalau RM1,400, berapa tiket wayang yang boleh dibeli tiket wayang 2D? Berapa? Kita potong je kan kosong. Okay, jadi kita conteng kat sini 1,400. Kalau kita bahagikan dengan 10 kan kita pindah titik kan. Jadi kita buang dalam satu, senang. Jadi dapat beli berapa? Dapat beli 140. Awak boleh tulis kat sini. Sini 140, sini 10. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Okay, jadi kalau kita tengok, takkanlah 2D ni ramai sangat orang tengok. Ada juga peminat-peminat 3D kan. Kita rasa macam tak logik. Okay, jadi di sini, apa yang boleh kita buat? Okay, kita tambahkan bilangan 3D ni. Ini kita potong dulu, kita padam. Kita tambahkan. Katakan 100 lah. Jadi RM18 ni kali 100. Kalau kali 100 sama dengan 1,800. Okay, jadi yang ni kita padam. Yang ni kita tak nak. Ini kemungkinan yang pertama. Okay. Okay, jadi kita tolakkan dengan 1,800. Oh, kalau beli 100 tak boleh. Dah lebih nampak. 1,580. Kan? Okay, jadi tak boleh. Okay, yang ni padam dulu. Okay, kita tambah lagi conteng-conteng kat sebelah ni. Katakan kita beli separuh daripada 100. 18 kali 50. Separuh daripada yang kat atas ni. 100 ni 50. Jadi separuhkan ni je, iaitu RM900. 1,800 bagi 2, 900 kan? 9 kali 2, 18. Jadi RM900. Okey, kalau RM900 masih boleh diterima. Okey, jadi di sini 3D dia beli 50. Kita tuliskan kat situ. Okay, kita tolakkan 900. Okey. 0, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sini 6. Ini dah kosong. Iaitu RM680. Okey, disebabkan RM680 ni belakang dia kosong, kan senang. Okey, kita conteng lagi kat sini. 680 bahagikan dengan RM10. Kan? Bagikan dengan 10 bermakna dapat 68. Okey. Jadi, ni logik sikit. 2D ni dapat dibeli sebanyak 68. Okay, jadi macam mana kita nak menjawab? Okey, kita dah ada kita punya langkah kerja. Okey, kita kena buat anak panah untuk keluarkan jawapan. Ingat, anak panah. Sebaris di sebelah kiri, ni sebelah kanan. Okey, jadi di sini ialah tiket wayang 2D berapa? Sama dengan 2D 68. Okey. Lepas tu bawah dia tiket wayang 3D sama dengan 50. Okey. Tu. Ini saja jawapan dia.
Lepas tu satu lagi saya nak ingatkan, bila awak dah dapat jawapan, okey, awak jangan letak tanda macam ni. Jangan letak tanda macam ni. Okey, ni maksudnya jawapan MOOC tamat. Bahaya. Jadi biarkan kosong. Yang paling bawah, yang paling kanan, itulah jawapan dia. Ni bawah, ni paling bawah. Kalau kita tengok kedudukan ni paling bawah. Jadi ini adalah jawapan. Sebab saya ada perhatikan juga untuk latihan-latihan sebelum ni, ada yang dia ulang balik jawapan. Kan? Contoh masuk ulang balik jawapan, maksudnya dia tulis balik semula. Ini dah ada 680. Dia tulis lagi sini 680. Kan kelakar tu. Kan? Dah ada jawapan kat sini, berapa nak keluarkan kat sini? Okay? Jadi itu maksudnya jangan ulang jawapan. Okey, itu untuk penyelesaian soalan ke-35. Okey, setakat ni boleh ikut? Cikgu laju je ni. Sebab cikgu nak habiskan banyak soalan ni sampai 46. Jadi cikgu teruskan. Okey, soalan 36. Lengkapkan tempat kosong dengan menggunakan kalkulator. Okey, kita gunakan kalkulator. Awak keluarkan kalkulator awak. Pakai telefon pun boleh. Okey, jadi, ini. Takut awak tak tahu. Jadi kita ada langkah yang pertama sebelum kita menggunakan kalkulator. Okay. Ada penukaran unit iaitu kita tuliskan 4.081 juta. Dalam perpuluhan juta. Kita nak tukarkan. Kita tukarkan. Saya tak gunakan sama dengan tau. Saya banyak guna anak panah. Bahaya guna sama dengan. Sama dengan ni awak gunakan dalam bentuk lazim je. 2 darab 4 sama dengan 6. Jangan pula 2 darab 4 awak tulis anak panah 6. Jadi penggunaan anak panah ni untuk ayat matematik saja. Okey. Kalau bukan ayat matematik, awak jangan pakai sama dengan ni. Itu kena ingat. Okey. Ni kalau dalam nota ni tak ada pula nak disebut macam tu kan. Sebab tu awak ikut Google Meet. Okey, jadi kita teruskan. Jadi 4 juta ni ada masalah tak tentang 4.081 juta ni nak tukarkan kepada nombor bulat? Saya harap tak ada masalah. 4 juta ni maksudnya ada 7 digit. Jadi 4 sifar 81, lepas tu sifar. Jadi 4 juta. Sama dengan ni. Ini dalam bentuk nombor bulat, ini dalam perpuluhan juta. Okey, kemudian satu lagi yang kita kena tukar unit ni. Kita kena tulis balik. 0.919 juta. Okey. Dia menjadi, jutanya tak ada. Jutanya tak ada. Jadi bahagian yang ke-7 ni tak ada. Kita pergi dekat bahagian yang ratus ribu. Jadi 919 sifar. Yang ni dah. Okey, jadi kita dah tukarkan kepada bentuk nombor bulat. Barulah kita menggunakan kalkulator. Dia suruh apa? Tambahkan. Tambahkan 4 sifar 81 sifar. Disuruh tambah. Tambah 919 sifar. Okey, sama dengan 5 juta. Okey, jadi sini kita tuliskan 5 juta. 5 sifar. Okey, yang sini tak ada ni. Ni kemahiran berfikir. Awak nak gunakan bahagi dengan berapa? 5 juta ni awak nak bagikan apa yang boleh? 5 juta bahagi yang paling senang lah. Kita separuhkan lah kan. Okey, bagi dengan 2 boleh. Saya letak kat luar dulu. Nanti kat sini ni awak pilih. Awak nak letak bagi berapa? Kalau 5 juta bahagi 2, sini sama dengan 5 juta bagi 2, sini sama dengan berapa? 2.500.000. Okey. Bagi 2 boleh, lagi bagi berapa? Bagi 3 boleh. Bagi 3 tak boleh, nanti ada sen. Nombor ganjil. Bagi 4 boleh. Okey, bagi 4 pun boleh. Bagi 4 boleh. 5 juta bagi 4, awak boleh bagikan kat sebelah ni dapat berapa? Okey. Kemudian yang ni boleh bagikan dengan 5. Bagi dengan 5 lebih senang. Kalau bagi dengan 5, kalau sini bagi dengan 5, 5 juta bagi dengan 5, sini 1 juta. Kan? Senang. Okey, lepas tu 1 juta nak darabkan berapa? Tak kira lah awak pilih. Nak darabkan dengan 4 boleh. Nak darab dengan 40 boleh. Tapi kalau boleh kurang daripada 10 lah. Sebab nanti awak
lebih daripada 1 juta. Sebab peringkat awak sampai 1 juta je. Okay, jadi darab dengan 4 sampai 10 juta. Jadi 1 juta darabkan dengan 4, mana sini 4 juta. Kat sini nanti jawapan berbeza-beza. Yang ini berbeza-beza. Jadi saya tak tulis kat sini. Saya tulis ini saja yang kat situ. Yang kat sini awak pilih. Nak bagi 2 boleh, nak bagi 4 boleh, nak bagi apa lagi? Saya tulis kat sini. 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 10 pun boleh, 100 pun boleh, 1000 pun boleh. Kalau 1000 potong 3, 1, 2, 3, jadi sini jadi 5. Bagi dengan berapa ni? Bagi dengan 1000. Sini tulis 1000. Mana sini jawapan awak kita potong 3. 1, 2, 3, mana 5? 5000. Apa boleh juga. Jadi kat sini awak pilih lah tu. Jadi saya tak tuliskan dalam nota lengkap. Saya tak tuliskan dalam nota lengkap. Takut nanti ada yang saling bulat-bulat ni tanpa dia fikir. Ni sekarang awak masukkan kat sini berapa. Lengkapkan jadual ni. Okey, jadi ni cikgu padam 2, 4, 5, 10, 100 dengan 1000. Awak pilih lah yang mana. Okey, jadi cikgu tunggu jawapan awak untuk soalan 36. Setiap orang berbeza. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Hitung 6,250,000 tolakkan dengan 3.9 juta. Kemudian bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat. Okey, soalan ni soalan senang sangat. Saya rasa saya tak perlu terangkan. Cuma di sini sedikit saja yang saya nak bantu awak. Saya takut ada yang tidak boleh menukar per puluhan juta kepada nombor bulat. Jadi ni yang kita kena buat tukar unit dulu. Jadi 3.9 juta. Okey. Sama dengan berapa? Okey, saya tak tulis sama dengan. Saya gunakan anak panah. Sama dengan saya gunakan dalam bentuk lazim sahaja. Bentuk ayat matematik sahaja. Bentuk panjang tu kan. Okey, jadi 3 juta. 3 juta dia ada kat sini. Lepas tu ada 3 digit. Sifar 9. Kita wujudkan sifar. Sifar 9 sifar. Okey, jadi sifar 9 sifar. Yang ini sifar. Okey, jadi tu. Okey, jadi ini awak tolakkanlah nanti. Bentuk lazim tolak. Yang pertama bentuk lazim tolak, awak selesaikan. Okey. Lepas tu awak bundarkan bawah dia. Dapat nombor berapa, awak bundarkan. Okey, jadi ini pun awak selesaikan. Boleh tak ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, jadi ini soalan mudah. Okey, kemudian cikgu pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Disuruh kira dengan menggunakan kalkulator, lengkapkan dan nyatakan polanya. Jadi kat sini ada 2 kerja. 1 lengkapkan, 2 nyatakan pola dia. Pola dia ni apa? Menaik ke, menurun ke, menaik 10 ke, menurun 10 ke, menaik 100 ke, menurun 100 ke, ataupun mungkin tolak 10 ke, ataupun mungkin darab 2 ke, ataupun mungkin bahagi. Dia pola dia punya kenaikan dia tu, pola. Dalam sains awak ada belajar benda ni. Okey, jadi kita cuba lengkapkan. 1 darab 11 sama dengan sifar 9 sifar 9. Okey, kita gunakan kalkulator. Ini kita kosongkan. 1 bahagi, nampaknya daripada kiri ke kanan, bukan 11 bagi 1 tau. 1 bahagi 11. 1 bahagi 11. Sama dengan, kita ambil 4 TP je. Pasal dia ambil 4 TP. Yang selepas titik perpuluhan, sifar 9 sifar 9. Okey, sifar 9 sifar 9. Sama Okey, kita pergi 2 bahagi 11. Sifar 1818. Okey, kita tuliskan. Sifar perpuluhan 1818. Okey, kita pergi yang ketiga. 3 darab 11. Sama dengan, 3 darab pula. 3 bahagi 11. Sifar 2727. Sifar perpuluhan 2727. Nampak macam ada satu pattern. Betul tak?
Macam menggunakan sifar 9. Pattern ni ialah macam ada satu pola. Pattern ni ialah pola. Ini 9, ini 18, ini 27. Macam sifar 9 kan? Cuba kita conteng di sebelah kanan sifar 9. 9, 18, 27, 36, 45, lepas tu 54. Okey, ni sifar 9 kita ambil sikit je lah. Jadi ni dah pakai, ni dah pakai, ni dah pakai. Agak-agak apa jawapan 4 ni? Kemungkinannya sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 3, 4, 3. 3, 4 ke 3, 6? 3, 6. 3, 6, 3, 6. 3, 6, 3, 6. Okey, cuba kita gunakan kalkulator. Betul tak? Okey. 4 bahagi 11 sama dengan, yes, betul. Okey. Okey, jadi kat sini kita boleh lengkapkan 5 bahagi 11 sama dengan sifar perpuluhan berapa? 4, 5, 4, 5. Betul tak? Ni dah, ni dah. Okey. Okey, jadi apa kita dah lengkapkan dah ni. Okey, yang pertama kita dah selesaikan. Okey, nyatakan pola dia. Okey, nyatakan pola dia ni. Nyatakan pola dia. Mana nak pakai? Biru. Okay, daripada sini ke sini, macam mana dia punya kenaikan dia? Okay. Okay, kita nampak macam dia guna sifar 9. Jadi, darab 1, darab 2, darab 3. Okay, maksudnya macam tu. Ataupun darab 9. Okay, yang ni, okay, kita tengok. Kalau misalnya kata sifar perpuluhan sifar 9, sifar 9, darab 2. Ini sebelah kanan ni, saya conteng. Bahagian sebelah kanan ni, sebelah kiri. Okay, 9 kali 2, 18, 1. Okey, 18. 9 kali 2, 18, 1. Okey, betul. Jadi, sifar perpuluhan 1818. Bermakna, kenaikan daripada ni ke sini ialah darab 2. Betul tak? Okey, lepas tu kita tengok pula daripada sifar 1818 ni. Sifar perpuluhan 1818. Kalau kita darabkan dengan 2 juga. Darab dengan 2. Dapat tak? 8 kali 2, 16. 1818 kali 2. 8 kali 2, 16. 1, 2, 3. Okey. Salah. Sifar 19. Berapa tu? Tambah ke apa? Kalau kali 2 dia dah pergi melangkau ke sini. Jadi kali 2 ni tak boleh. Kali 2 tak boleh. Okey. Kalau tak boleh, bermakna ni kali 2 tak nak. Kali 2 tak nak. Kita cuba pula tambah. Jadi pola dia boleh tambah, boleh tolak, boleh darab, boleh bagi. Sebab awal darjah 6 tak sama macam tahun 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cuba kita tambahkan. Sifar perpuluhan sifar 9. Sifar 9. Tambahkan dengan sifar perpuluhan sifar 9. Sifar 9. Kita tambahkan ni. Kita tambahkan ni. Okey, tadi dapat berapa? Dapat, samakan tadi. 8. Sifar perpuluhan 1818. Okey, dapat. Okey, daripada sifar perpuluhan 18 tu, ini sifar perpuluhan 1818 nak pergikan ke 27. Okey, yang ni kita kena. Okey, cuba kita tambahkan dengan sifar perpuluhan sifar 9, sifar 9. 9 tambah 8, 17, 1, 2, 7. Okey. Lepas tu 8 ni pun sama 7, 27. Okey, ni boleh. Nampaknya di sini polanya ialah tambah sifar perpuluhan sifar 9, sifar 9. Yang sini pun sama sifar perpuluhan sifar 9, sifar 9. Okey, jadi yang sini kita cek betul tak? Jangan terus puas hati. Betul tak kalau misal kata kita contoh sebelah kanan ni sifar perpuluhan 3636 tambahkan dengan sifar perpuluhan sifar 9, sifar 9. 9, 6, 15, 1, 4,
9, 6, 15, 1, 4. Okey, betul. Jadi polanya ialah, okay, kita tuliskan jawapan dia anak panah. Pola apa tu? Tambah ataupun menaik pun boleh. Tulis tambah lah, senang dalam matematik Kalau dalam sains menaik, kalau dalam matematik pola tambah. Kalau dalam matematik pola turun, pola tolak. Tapi dalam sains menurun, menaik menurun sains. Okey. Pola tambah sifar perpuluhan sifar 9 sifar 9. Itu jawapan dia. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh. Okey. Oh, ada banyak lagi soalan ni. Kita tinggal lagi 15 minit. Okey, saya cuba secepatnya mungkin Okey, kemudian soalan 39. Cari tempoh waktu berniaga berdasarkan papan iklan di atas. Ni senang. Ni tajuk masa dan waktu. Okey, jadi menggunakan jadual, jam dan minit. Okey, cuma kita kena tukarkan unitnya kepada sistem 24 jam. Okey, kita tengok Okey, kita tukarkan dulu unit. Yang pertama sekali kita tukar unit. Okey, pukul 11 AM. Okey, kita tukarkan dalam sistem 24 jam jadi jam 11. Okey. Okey, kemudian tukar unit yang kedua pukul 9.30 PM. Bila PM je maknanya kita kena tambah 12 pada 9 ni. 9 ni kita kena tambah 12. 9 tambah 12 kita congak berapa? 21. Jadi jam 21.30. Okey, sekarang kita dah tukar unit yang pertama. Barulah kita selesaikan dalam jadual jam dan minit. Okey, jadual jam dan minit ni kita tuliskan 60. Pasal apa? 1 jam 60 minit. Okey, jadi kita nak cari tempoh waktu, kita kena tolak masa besar. Saya pakai warna lain. Okey, jadi 21 jam 30. Okey, kemudian tolakkan dengan jam 11 sifar-sifar. Okay, kita tolakkan 30 ni 10. Okay, kita dah dapat jawapan. Tapi kita kena keluarkan jawapan. Apa 10, apa 30 ni? Tempoh masa kan? Okay, jadi 10 apa? 10 jam 30 minit. Ya. 10 jam 30. Okey, selesai itu. Okey. Kemudian kita selesaikan ni. Banding 8/5 bahagi 4/5 dapat jawapan. Dapat jawapan hasil bahagi. Bagikan dengan 5/6 dapat hasil bahagi dia. Lepas tu darabkan dengan 2/3 dapat jawapan dia. Dia kata bandingkan jawapan terakhir dengan pertama. Okey, ni jawapan terakhir. Bandingkan dengan jawapan yang pertama, dengan pecahan yang pertama. Dia suruh bandingkan. Jadi ini kita dapatkan dulu, barulah kita boleh bandingkan. Kat sini awak nampak bukan satu jalan penyelesaian tau. Bukan satu langkah penyelesaian. Ni bahagi 1. Lepas tu bagi 2. Ni 3. Dah 3 step dah. Lepas tu step yang keempat kita kena bagikan. Jadi dia ada beberapa langkah. Okey, kita buat langkah yang pertama. 8/5 kita selesaikan. 8/5 bahagi berapa tu? 4/5. Okey, 4/5. Kita selesaikan. Okey, jadi ini kita dah belajar tajuk pecahan. Saya harap awak masih ingat lagi. Bila bahagi macam ni, kena terbalikkan yang pecahan yang kedua. Jadi kita tulis 8/15. 8/15. Okey, jadi 8/15. Okey, darabkan dengan 5/4. Okey, saya harap awak tahu ni. Ni anak panah ke bawah, ni anak panah ke atas. Sebab apa dia? Bahagi. Okey, lepas tu ni tukar kepada simbol darab. Okey, yang ni kita selesaikan dengan menggunakan mansuh silang. 15 dengan 5 ni boleh. 15 bahagi 5 sama dengan 3. 5 bahagi 5 sama dengan 1. Okey, 4 dengan 8 ni pun boleh mansuhkan menggunakan sifir 4. 4 kali 2, 8 kan? Okey, jadi 8 bahagi 4. Bagi 4 ni bagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 4 sama dengan 1. So, congakkan 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3.
3. Jadi jawapan dia 2 per 3. Okey, sini dah tahu dah 2 per 3. Dia suruh bahagi lagi dengan 5 per 6. Okey, kita kira kat sini. Jadi 2 per 3 bahagi 5 per 6. Okey, yang ni anak panah ke bawah, anak panah ke atas. Jadi 2 per 3 darabkan 6 per 5. Okey, jadi kita mansuh silang. Okay, 3 dengan 6 boleh. 2 dengan 5 ni tak boleh. Jadi 3 bahagi 3 sama dengan 1 bahagi 3. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Apa kita dapat? 2 kali 2, 4. 1 kali 5, 5. Okey. Okey. Langkah pertama, langkah kedua dah selesai. Saya tak muat. Saya nak pindahkan ke kanan ke? Saya pindahkan ke kanan lah. Takut awak keliru. Langkah-langkah jalan penyelesaian dia. Okay, jadi yang ni cikgu nak bawa ke atas lah. Ke atas. Jadi awak nampak langkah dia pada atas ke bawah. Letak. Okay. Jadi bagi conteng dia jadi sebelah kanan lah nanti. Okey, teruskan. Jadi kita sambung 4 per 5. 4 per 5 kita kena darabkan dengan 2 per 3. Okey, yang ni kita tak payah turunkan atas ke bawah. Bawah ke atas tak payah. Pasal apa ni dah darab. Dah darab terus kita pergi kepada mansuh silang. Okay, bila kita pergi mansuh silang 2 dengan 5 tak boleh, 4 dengan 3 tak boleh. Jadi kita terus atas darab atas. 4 darab 2, 8. 5 darab 3, 15. So 8 per 5. Alhamdulillah. 8 per 15. Bila kita nak buat langkah yang keempat, kita nak bandingkan, apa yang kita nampak? 8 per 15. Sini 8 per 15, jawapan dia sama. Okey. Jadi apa kita tulis untuk menjawab soalan ni? Okey, anak panah. Bila nak menjawab, anak panah. Okey, bila kita bandingkan jawapan akhir, jawapan akhir, ambil ayat kat sini. Jawapan terakhir sama dengan pecahan pertama. Okey, lepas tu disuruh terangkan. Terangkan. Awak nak terangkan macam mana? Gunakanlah kemahiran bahasa Melayu awak, BM. Awak terangkan. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Okey, kat sinilah kemahiran berfikir awak yang awak kena fikir, iaitu kita tukarkan pecahan-pecahan ni kepada nombor-nombor yang mudah. Okey. Sebagai contohlah, kita conteng dekat bawah ni. Okey, katakan sini kita ambil nombor-nombor yang mudah lah. Katakan kita ambil nombor bulat 10. Ni contoh. Okey, 10 bahagi berapa? Katakan 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, kita tak nak macam tu. Sebab nanti awak tak nampak. Kita letak kotak. Sama macam kat atas. Okey, 10 bagi 2 sama dengan sini 5 kan? Okey. Lepas tu 5 dibahagi lagi. Kat sini pula. Bahagi dengan berapa? 5 boleh bagi berapa? Katakan 5 bagi 5 lah, senang kan? Okey, 5 bagi 5 sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey. Lepas tu yang sini darab. Okey. Darab berapa yang sama dengan jawapan yang dekat depan? Sini. Darab berapa? Mana darab dengan 10. Betul? Darab 10. Okey, jadi awak perhatikan kat sini. Kenapa dia boleh jadi nombor tu balik semula? Tengok ni. 2 dengan 5 ni. Nampak tak? Maknanya nak dapatkan jawapan tu 4 per 5 darabkan dengan 5 per 6. Okey, jadi sama dengan 2 per 3. Okey, jadi kita tuliskan penyertaan yang kedua. Kita terangkan ni. Okey, darabkan 4 per 5 dengan 5 per 6 supaya menjadi berapa? Sama kan? 2 per 3. Jadi ini
Inilah langkah penyelesaiannya. Agak-agak nanti dalam biasa boleh jawab macam ni tak? Okey. Okey. Ada lagi 5 minit. Saya tak tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Okay, ada 6. Kalau misalnya kata 6 ni tak sempat, yang selebihnya tu awak cuba selesaikan. Okey, cuba kita tengok secara rambang. Ni 40, soalan 40 dah selesai. Soalan 41 ni senang. Pakai reform, awak boleh selesaikan sendiri. Saya tak nak tolong. Okey. Kemudian peratus ni pun okey, nanti awak selesaikan sendiri gunakan kaedah yang saya dah ajar tadi, iaitu 100%. Ni saya conteng ni nanti saya padam. Saya soalan 1 2 3 4 5 6 ni mungkin awak kena selesaikan sendiri. Jadi 100% anak panah sama dengan berapa? RM1,500. Okey, kita nak cari 28. Bermakna kita pergi kepada 10% nanti dapat 20, betul tak? Okay, kita cari 10% sama dengan berapa ni? 150. Kan? Buang 1 kan? 1% pun kita pakai juga sebab nanti kita nak cari 8%. Kan? Okay, jadi 1% sama dengan RM15. Itu langkah yang pertama. Okay. Langkah yang kedua, ada tak? Oh, ada perpuluhan. Ada perpuluhan, kita kena sambung lagi lah. Iaitu sifar perpuluhan 1%. Sebab sifar perpuluhan 1% ni kita kena cari. Kita nak cari 4 nanti. Sifar perpuluhan 4%. Jadi tinggal darab 4 je ni. Okey, jadi ni sama dengan RM1.50. Okey. Ni dah siap. Yang pertama. Okey, sekarang kita cari 20 dulu. Okey, macam mana nak cari 20? Ambil 10%, darabkan dengan 2. Okey, dapat. Ni awak selesaikan ni nanti. Okey, 10% ni berapa tadi? RM150. Darabkan dengan 2 juga. Dapat. Selesai yang 20%. Selesai yang 20%. Okey, yang 8% pula macam mana? Okay, yang 8% kita ambil 1%. Macam mana nak dapat 8%? Darab dengan 8. Okey, anak panah. Okey. Jadi sini berapa? RM15. Darabkan dengan 8. Okey. Okey, dah siap. Ni dapat 8%. Lepas tu 4% ni daripada sifar perpuluhan 1% darabkan dengan 4. Dapatlah sifar perpuluhan 4%. Dapat berapa? Jadi RM1.50 ni darabkan dengan 4 juga. Jadi sama, ni darab 4, ni darab 8, ni darab 2. Okey, lepas tu nak buat apa? Hasil darab ni awak kena tambahkan. Cara dia macam mana? Okey, ada bawah dia sambung. Ni saya tak ada ruang. Jadi tuliskan 20%. 20%. Jangan tulis peratus dulu. Pasal apa ada perpuluhan. Jadi 20%. Lepas tu 8%. Lepas tu sifar perpuluhan 4%. Jadi sini wujudkan sifar. Ini wujudkan sifar peratus. Okay, ini kita kena tambah. Jadi 28.4%. Okay, buat anak panah 20% ni berapa kita kira? Masukkan dekat sini. Yang kat sini 8% berapa? Masukkan. Yang ni sifar 4% berapa yang kita dah kira kat sini. Lepas tu kita tambahkan. Dapatlah dia punya jumlah. Ini langkah kerja dia. Okay? Okay, saya tak padam lah yang ni. Bagi rujukan pada awak. Okay, untuk soalan seterusnya ni pun senang. Okay, cuma ada penukaran unit di sini. Satu saja penukaran unit. Okay, tinggal lagi 2 minit. Okay, jadi kita tukarkan 1/4 jam. Okay, menjadi 4 jam berapa minit? 1/4 jam. Berapa minit? 55 minit. Suku jam 5 minit. 5 minit salah. Maknanya ni kena betulkan ni 1/4 jam. Kan 1/2 jam tu maksudnya setengah. Sama dengan 30 minit. Jadi kalau 1/4 jam sama dengan suku jam 15 minit.
Okay, jadi ni awak boleh selesaikan menggunakan jadual jam dan minit. Okey. Okey, yang ni apakah pengiraan di bawah betul? Jika tidak, betulkan. Okey, yang ni nanti awak betulkan. Ni potong atas-atas tak boleh. Jadi A awak tuliskan 5 darab 5 per 8. Lepas tu berapa? Awak selesaikan. Ni jawapan ni jangan ambil. Lepas tu yang B betul tak? Ni dah betul. 9 dengan 6 dia potong. Mansur silang. 9 bagi 3, 3 nak bagi 3, 2 dah betul. Lepas tu 7 dengan 5 tak boleh mansur. Jadi teruslah 5 darab 2, 10. 3 darab 7, 21. Ni pun salah. Jadi yang B nanti awak selesaikan 5 per 9 darabkan dengan 6 per 7 dapat berapa? Ni boleh selesaikan. Kemudian yang ini pun pecahan biasa. Pecahan biasa. Jadi yang ni awak tuliskan nombor 1. Nanti awak selesaikan sini nombor 1. Ini nombor 2. Sini nombor 2. Ini nombor 3. Sini 3. Dan sini nombor 4. Awak selesaikan. 4. Dan yang terakhir. Ya. Awak kena buat juga. Jadi yang kat sini pun senang juga. Sistem 24 jam ni awak tuliskan jam berapa? Jam 8.20 hingga jam 10.45. Tempoh masa ni awak buat. Sini nombor 1. Ni nombor 2. Ni tak payah. Ni awak tulis kat sini ni nanti. Ni awak tulis. Sistem 12 jam. Yang sini yang ketiga. Jadi yang ketiga awak selesaikan. Ni operasi tolak. Ni operasi apa? Ni tulis operasi sama juga. Tolak. Jadi gunakan nombor 1 tu awak selesaikan menggunakan jam, jadual jam dan minit. Nombor 2 pun sama juga. Menggunakan jadual jam dan minit. Nombor 3 tu pun sama menggunakan jadual jam dan minit. Jadual jam yang pertama ni tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Yang ni pun tolak. Tapi yang ni apa? Tolak ke tambah? Awak tengok. Jadi cuba awak buat soalan nombor 46 ni nanti saya akan tanda. Jadi 6 soalan awak kena buat sendiri. Jadi ni pun dah lebih 2 minit. Jadi saya berhentikan dulu kita punya PDPR pada hari ini. Jangan lupa masukkan awak punya jawapan di ruang komen pada nama masing-masing. Saya harap semua dapat hantar latihan. Cuba sebaik mungkin. Ada masalah, mesej je saya personal. Kalau dapat selesaikan berapa soalan pun bagi tahu cikgu. Tapi saya bagi latihan 6 je. Yang lain semuanya awak tiru je. Jadi sila hantar satu soalan satu muka surat, satu soalan tu satu snap supaya cikgu senang nak tanda. Sebenarnya kedatangan awak dipantau oleh pihak sekolah dan pihak sekolah sedang mengenal pasti orang-orang yang tidak masuk PDPR. Mungkin ada langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk murid-murid yang tidak hadir pada PDPR. Jadi tahniah pada awak, teruskan usaha. Sesukar mana pun itulah cabaran bagi kita. Saya pun tercabar juga, rasa tercabar dengan pengajaran PDPR. Awak tengok 1 jam saya nak selesaikan, saya bercakap je dari tadi. Kesian kat awak dengar semua kan. Tapi itulah cabarannya. Kalau saya tak terangkan, nanti awak tidak tahu macam mana nak menyelesaikan langkah-langkah untuk soalan penyelesaian masalah. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih dan saya sampaikan salam takzim pada ibu bapa awak yang sama-sama membantu awak untuk PDPR. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Esok dah cerita lain. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.